Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dalam mata pelajaran Usuluddin ataupun Usul Ad-Din, kita akan sambung lagi dalam tajuk Ahdul Khulafa Ar-Rashidin. Pada pembelajaran yang sebelum ini, kita telah pelajari tentang khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kita juga telah pelajari khalifah yang kedua dalam Islam, iaitu Umar Al-Khattab. InsyaAllah hari ini kita akan belajar khalifah yang ketiga, iaitu selepas daripada kematian Umar Al-Khattab, iaitu Uthman bin Affan. Pertama sekali kita lihat at-ta'rif bih, pengenalan diri, iaitu pengenalan diri Uthman bin Affan. Yang pertama kita lihat ismuhu, namanya. Okey, nama penuh dia Uthman bin Affan bin Abi Al-As bin Umayyah. Itu nama dia. Yang kedua kita lihat laqabuhu. Laqabuhu ni gelaran dia. Gelaran dia Zunnuraini. Zunnuraini. Zu ni yang mempunyai, An-Nuraini dua cahaya. Gelaran dia ni yang mempunyai dua cahaya. Kenapa? Li'annahu tazawwaja Ruqayyah wa Ummul Kalthum bintai Rasulillah. Kerana Uthman tazawwaja, telah berkahwin, Ruqayyah, dengan Ruqayyah dan Ummu Kalthum binti Rasulillah. Kerana dia ni digelar Zunuraini kerana dia telah berkahwin dengan dua orang cahaya puteri Rasulullah, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Mula-mula dia telah berkahwin dengan Ruqayyah, Uthman ni. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal dunia, barulah dia kahwin dengan Ummu Kalthum. Kedua-duanya ialah bintai Rasulillah, anak atau puteri Rasulullah. Okey, seterusnya kita lihat mauliduhu, kelahirannya. Wulida bi Taif. Uthman dilahirkan di Taif. Ba'da amil fil, selepas tahun gajah. Tahun al-fil, gajah. Selepas tahun gajah. Bisittah sinina, 6 tahun. Dia dilahirkan di Taif 6 tahun. 6 tahun sebelum tahun gajah. Selepas tahun gajah. Maksudnya selepas dari tahun gajah 6 tahun. Dia dilahirkan di Taif selepas tahun gajah 6 tahun. Tahun gajah ni iaitu tahun peristiwa tentera Abrahah lah yang menyerang Kaabah. 6 tahun selepas tu. Okey, seterusnya kita lihat sifatu, sifat dia, akhlak dia, ataupun perangai dia. Ansabu wa a'lamu Quraisy, dinisbahkan. Wa a'lamu, dan orang paling alim Quraisyin, orang Quraisy yang paling alim. Wa syadidul haya, syadid ni bersangatan. Al-haya maksudnya malu. Dia ni seorang yang sangat pemalu, Uthman ni. Wazifatuhu, tugas dia, peranan dia. Aslama bidakwati Abi Bakrin Siddiq. Aslama ni memeluk Islam, bidakwati Abi Bakrin As-Siddiq, hasil dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya Uthman memeluk Islam hasil dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Lagi wa ahadu kuttabil wahyi, dan dia ni Uthman ni salah seorang kuttabil wahyi, penulis wahyu. Jadi apabila wahyu diturunkan, salah seorangnya Uthman lah yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menulis wahyu. Dan seterusnya wa syahida bai'atir ridwan, syahidani menjadi saksi bai'atir ridwan, semasa peristiwa bai'atur ridwan. Lepas tu seterusnya dia juga washtara, dan dia telah membeli bi'rur rumah, telaga rumah, iaitu telaga. Bi'ru ni telaga yang dinilai sebagai ar-rumah. Telaga ni maksudnya telaga yang digunakan orang Islam untuk minum air. Jadi dia beli telaga tu, kemudian dia wakafkan kepada umat Islam. Tu wazifah dia. Seterusnya kita lihat tauliyatul khilafah, pelantikan sebagai khalifah.
tawalla Uthmanu al-khilafata bi tariqatil intikhab. Dilantik Uthman sebagai khalifah bi tariqatil inqitab, melalui cara intikhab. Intikhab ni maksudnya pilihan raya. Pada negara kita sekarang pun pemimpin kan dilantik melalui pilihan raya. Sebenarnya pada zaman sahabat ni, zaman Uthman pun dah ada pilihan raya. Intikhab maksudnya pilihan raya. Dilantik sebagai khalifah melalui cara pilihan raya. Haddada Umar bin Khattab asyura fi sittah rijalin minas sahabah. Maksudnya telah menentukan Umar. Maksudnya Umar telah menentukan di dalam majlis syura. Majlis syura ni, dalam majlis syura ni satu majlis mesyuarat. Umar ni telah menentukan sittah rijalin, 6 orang lelaki minas sahabah. Maksudnya Umar dia telah tetapkan 6 orang calon daripada sahabah. Sahabat ni untuk menjadi pemimpin. Dia telah tetapkan untuk menjadi untuk bertandinglah sebagai khalifah. Calon yang pertama Ali bin Abi Khattab, yang kedua Uthman bin Affan, calon yang kedua. Calon yang ketiga dalam pilihan raya Abdul Rahman bin Auf. Calon yang keempat Sa'ad bin Abi Waqqas. Calon yang kelima Zubair bin Al-Awwam, dan calon yang keenam Talhah bin Ubaidillah. Ni 6 orang calon yang dicalonkan oleh kalangan sahabat untuk menjadi khalifah pada masa tu. Lepas tu seterusnya, apabila 6 orang dicalonkan, kita lihat yang seterusnya, jara al-intikhabatu bi thalathati ayyam. Jara ni telah berlaku al-intikhab, pilihan raya, selama 3 hari. Salah satu ayam, telah berlaku pilihan raya selama 3 hari. Bi muraqabah sahabai Miqdad bin Aswad wa Abi Talhah ibni Ansari. Maksud muraqabah ni dengan pengawasan 2 orang sahabat, sahabai, 2 orang sahabat yang bernama Miqdad al-Aswad dan Abi Talhah bin al-Ansari. Pilihan raya berlaku 3 hari. 6 orang calon tu diawasi oleh Miqdad dan juga Talhah. Lepas tu seterusnya, ma'zamul muslimin yashiruna bi Uthman wa minhum Ali bin Abi Talib. Mu'zama ni kebanyakan orang Islam memilih Uthman sebagai khalifah. Wa minhum, setengah daripadanya Ali bin Abi Talib. Maksudnya setengah daripada Islam ni, kebanyakan ni orang Islam ni memilih Uthman sebagai khalifah. Wa minhum Ali bin Abi Talib, dan separuh yang lain pula berpilih Ali. Maksudnya persaingan sengit lah antara Ali dengan Uthman. Tapi disebabkan kebanyakan orang Islam memilih Uthman, sedangkan separuh saja memilih Ali, maka jawatan sebagai khalifah dimenangi oleh Saidina Uthman. Akhiran, dan akhirnya ba'da solati subhi, selepas daripada solat subuh, baya'a al-muslimuna Uthman bin Affan. Baya'a ni telah telah dilantik. Maksudnya orang Islam ni telah melantik ataupun telah mengangkat Uthman ni sebagai khalifah, disebabkan dialah yang memenangi pilihan raya itu dengan majoriti yang paling banyak. Seterusnya kita lihat ahdul khilafah, tempoh pemerintahan. Okey, tempoh pemerintahan Uthman sebagai khalifah. Okey, tempoh dia selama isnani asyar, 12 tahun. Isnani asyarah sana, 12 tahun. 12 tahun Uthman menjadi khalifah. Seterusnya kita lihat islahatuhu, sumbangannya. Sumbangan siapa ni? Sumbangan Uthman sebagai khalifah. Yang pertama, jama'a al-Quran wa farraqaha fil amsar. Jama'a al-Quran, sumbangan yang pertama telah menghimpunkan Al-Quran. Uthman telah menghimpunkan Al-Quran, kerana kita tahu kan Al-Quran ni dia ditulis oleh zaman sahabat sebelum masa zaman Rasulullah ni, di dalam pelbagai bentuk. Maksudnya ada ditulis dengan di atas
kulit binatang, ada ditulis di pelepah tamar. Jadi Uthman ni dia telah menghimpun Al-Quran, wa farraqaha ilal amsar, dan telah mengagihkan di beberapa negara, fil amsar, di beberapa negara. Lepas tu sumbangan yang kedua, tausiah Masjidil Haram wal Masjidin Nabi. Sumbangan yang kedua, tausiah, memperluaskan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Yang ketiga, intikhazu daru lil qada'i fil Islam. Itu yang ketiga. Telah menyediakan rumah untuk qadi dalam Islam, memperdiakan satu rumah khas lah untuk qadi ni. Qadi ni kalau kita hakim lah dalam Islam, telah menyediakan kalau kita sekarang ni dia memberi satu rumah khas untuk qadi dalam Islam ni, dia sediakanlah rumah khas. Yang keempat, tausiah daulah Islamiyah. Uthman, sumbangan dia yang keempat yang ke sini, telah memperluaskan daulah Islamiyah, kerajaan Islam. Kerajaan Islam masa Sayyidina Uthman ni dia luaskan lagi kepada Armenia, Sistan dan Kubrus. Ni nama negara ni. Seterusnya sumbangan Uthman insya'u telah mewujudkan awali ustulil Islam. Telah mewujudkan, maksudnya mula-mula tentera laut ni, tentera laut Islam, ustulil Islam, tentera laut Islam. Himayatun, untuk menjaga min hajamatil Byzantin, daripada serangan daripada tentera Byzantin. Kenapa dia wujudkan tentera darat ni, tentera laut ni? Himayatan min hajamatil Byzantin, untuk mempertahankan daripada serangan tentera Byzantin. Itu sahaja tajuk kita pelajari hari ini berkenaan dengan tokoh yang tiga, Uthman bin Affan. Jadi Ustaz minta pelajar tengok video ni sambil buka lah nota, kemudian salin balik nota ni dalam bahasa Melayu dan bahasa Arab maksud dia, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.